Peradaban dan etika adalah dua konsep umum sejagat yang penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Kedua-dua konsep ini perlu ditelusuri dalam konteks susur masa pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Istilah peradaban berasal daripada perkataan adab dalam bahasa Arab yang merujuk kepada tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat, kesopanan, budi pekerti dan akhlak yang semuanya merujuk kepada sifat yang tinggi dan mulia. Menurut Al-Atas, peradaban adalah keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Ibn Khaldun yang hidup pada abad ke-14 Masihi menggunakan istilah umran dan hadarah bagi menerangkan maksud peradaban. Umran merujuk kepada kawasan tanah atau rumah yang didiami serta sekelompok manusia yang menetap dalam suasana makmur. Hadarah pula merujuk kepada suatu kawasan, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Pada abad ke-19 Masihi, baru ditemui dalam bahasa Inggeris perkataan yang seerti dengan umran dan hadarah iaitu civilization. Istilah civilization dapat dilihat hubungannya dengan kewarganegaraan kerana diambil daripada perkataan civis atau civitas dalam bahasa Latin yang berkaitan dengan bandar atau civil dalam bahasa Inggeris yang bermaksud seorang warganegara yang berkemajuan. Menurut Arnold Toynbee, civilization adalah pencapaian daripada hasil budi daya manusia yang mencakupi keseluruhan aspek kehidupan manusia sama ada secara fizikal ataupun bukan fizikal. Istilah peradaban, tamadun dan civilization dikaitkan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Edward Taylor berpandangan bahawa perkataan culture atau civilization merangkumi suatu keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat istiadat dan elemen yang dicapai oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam bahasa Melayu, istilah tamadun turut merujuk kepada peradaban dan kebudayaan. Berkongsi makna kebudayaan tinggi, istilah peradaban lebih bersifat pemikiran manakala tamadun lebih bersifat sejarah dan pembangunan fizikal. Ciri sesebuah peradaban: penempatan yang strategik, agama yang kompleks, jangka hayat kehidupan yang stabil, sistem organisasi dan institusi yang teratur, bahasa dengan sistem tulisan tersendiri, sistem undang-undang yang berwibawa, peningkatan daya kreatif, penciptaan berasaskan sains dan teknologi. Sejak sebelum pembentukan Malaysia, kawasan alam Melayu telah melalui sejarah peradaban yang panjang. Kedudukan strategik semenanjung Tanah Melayu dalam laluan perdagangan timur dan barat melahirkan kerajaan serta pelabuhan penting di mana peradaban majmuk bertemu dan bergaul. Pada zaman proto, telah wujud peradaban pribumi di alam Melayu dengan kewujudan kerajaan Melayu awal seperti Kerajaan Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Citu, Loyeh dan Tantan.
Peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak kepada perkembangan peradaban Melayu yang berasaskan rumpun bangsa Melayu serta menggunakan bahasa rumpun Melayu Indonesia yang merupakan sebahagian daripada keluarga besar rumpun bahasa Austronesia. Peradaban Melayu menerima kemasukan pengaruh peradaban dari luar alam Melayu. Kedatangan pedagang asing dan pendakwah agama seperti dari Timur Tengah, China dan India telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Adaptasi dan penyesuaian dengan pengaruh luar, terutamanya dari Timur Tengah, telah memperkukuh dan memperkayakan lagi peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Pengaruh peradaban dari Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu. Peradaban Barat membawa pengaruh ke dalam sistem kehidupan sosial, ekonomi dan juga politik serta struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Interaksi peradaban yang berlaku telah memberikan kesan kepada masyarakat di alam Melayu daripada pelbagai aspek termasuklah institusi pentadbiran, undang-undang, bahasa, kesusasteraan, kesenian, kepercayaan dan adat istiadat. Setelah kemerdekaan, peradaban di Malaysia banyak mewarisi pengaruh Inggeris yang berteraskan ideologi materialisme, positivisme dan individualisme. Interaksi peradaban yang berlaku telah memberikan kesan kepada masyarakat di alam Melayu daripada pelbagai aspek termasuklah institusi pentadbiran, undang-undang, bahasa, kesusasteraan, kesenian, kepercayaan dan adat istiadat. Gelombang globalisasi telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara. Akhirnya, konsep peradaban pasca kolonial yang bersifat kacukan global berlapis dengan peradaban Melayu Islam, peribumi, etnik Cina dan India Malaysia serta kacukan peradaban sedunia kontemporari hingga melahirkan kerencaman sosial dan masyarakat super diversity pada masa kini.